Okey, seseorang tu boleh juga terkena dengan gangguan ketika dia jaga. Ketika dia masih lagi dalam keadaan yang menjalani kehidupan sebagaimana biasa. Jadi kepada mereka ni walaupun dia boleh minum, boleh pergi ke tempat kerja dan sebagainya, nampak macam seperti sihat walafiat, tapi ada tanda-tanda seseorang yang sihat itu pun kemungkinan dia telah diganggu. Antaranya ialah misalnya kalau dia selalu hilang ingatan, atau mungkin ada masa-masa dia gila, umpamanya hilang ingatan, gila dan sebagainya. Maka orang-orang seperti ini kita kena pastikan apakah hilang ingatan tersebut disebabkan kerana mungkin ada masalah ingatan dia yang sudah tumpul, ataupun disebabkan kerana ingatan tersebut telah diganggu oleh makhluk halus. Sebab dia boleh sampai kepada tahap hilang ingatan, boleh membawa kepada penyakit gila ataupun penyakit yang kita katakan sebagai tidak waras. Itu yang pertama. Yang keduanya, kemungkinan orang itu akan hilang semangat ke tempat kerja. Contohnya, bila nak pagi tu dah mandi, dah pakai baju cantik-cantik, tiba-tiba bila nak pergi kerja, nak apa tu, ataupun nak start kereta, tiba-tiba hilang semangat tiba-tiba. Itu pun salah satu tanda. Tapi kalau umpamanya semangat untuk ke tempat kerja tu berlaku sehari dua hari, itu kemungkinan disebabkan unsur keletihan. Tapi kalau berlarutan sampai seminggu, 2 minggu dan sebagainya, maka itu pun kita kena pastikan kemungkinan ada unsur-unsur dia telah diganggu oleh makhluk halus. Atau kemungkinan badan sentiasa lesu je, malas je, kadang-kadang berat je nak melangkah. Maka ketika itu dia kena pastikan apakah keadaan diri dia seperti itu disebabkan kerana vitamin dalam tubuh dia sedang merosot, ataupun mungkin sebab dia pun lupa nak makan ubat dan sebagainya. Tapi kalau dia selalu ubat pun dia makan, dia minum, ataupun segala suplemen dia makan, tapi tetap juga lesu, tetap juga berat dan sebagainya, maka ini tanda-tanda kemungkinan dia telah terkena dengan gangguan makhluk halus. Ataupun mungkin dia rasa sesak nafas, tiba-tiba mungkin ada waktu-waktu tertentu sesak nafas, sedangkan sebelum daripada itu dia tidak pernah sesak nafas. Tapi ada juga orang sesak nafas disebabkan kerana jangkitan COVID-19, disebab sesak nafas. Tapi kalau tidak ada unsur-unsur demikian, maka berlaku dalam keadaan ada tempoh-tempoh tertentu, maka eloklah dia mendapat rawatan di hospital, dan dalam masa yang sama dia mendapat rawatan daripada perawat yang berkemahiran. Dan juga kadang-kadang dia rasa sakit di sebahagian tubuh badan dia, sakit di lutut dia ke, kaki dia ke, kepala dia ke, rasa seperti itu, rasa kesakitan yang tidak menentu, maka dia kena pastikan. Sebab ada pernah berlaku lah, ada seseorang sakit tu, dia telah ditimpa dengan penyakit gatal seluruh badan. Satu badan gatal ni, daripada kepala, kaki, dia tergaru-garu, siang malam pagi petang tergaru-garu sampai bersisik badan dia. Dia pergi hospital, doktor beri macam-macam obat lotion, dah makan pil pun tak elok dan sebagainya. Maka apabila kita cuba membantu dia, merawat dia, sedikit demi sedikit penyakit yang dia alami itu telah sembuh. Setelah kita berjaya mengenal pasti ia berpunca daripada gangguan makhluk halus. Dan juga kadang-kadang seseorang tu bila balik ke rumah dia, bila dia pijak lantai, dia pakai selipar lah, ataupun tak pakai selipar pun, dia pijak lantai rumah dia, dia terasa macam ada benda-benda tajam yang mencucuk kaki dia, atau benda-benda yang melekat-lekit. Dia tengok di lantai tak ada apa pun, tak ada gam ke, tak ada chewing gum pun tak ada. Tiba-tiba terasa seperti itu. Maka itu antara tanda-tandanya. Ataupun mungkin mudah panik sangat, cepat panik, cepat melatah dan sebagainya. Kalau penyakit melatah tu lain. Penyakit melatah tu kalau orang mudah terkejut. Ini dia tak ada penyakit seperti itu, tapi cepat sangat panik, terutama kalau dia mendengar isu-isu yang agak sensitif lah. Contoh isu-isu semasa dalam akhbar kan, isu-isu yang berkaitan dengan seseorang tu ditolak ke, atau kemalangan dan sebagainya. Kalau kita mungkin kita panik juga, tapi biasa sehari 2 hari hilang lah. Tapi dia sampai seminggu 2 minggu tengok tak habis-habis lagi, panik manjang-manjang je. Ataupun mungkin selalu mengantuk, dalam semua keadaan dia mengantuk. Kalau setengah orang tu dia mengantuk waktu gunting rambutnya, gunting rambut mengantuk. Itu biasa tu. Sebab apa? Sebab
tukang gunting rambut tu dia handal sikit, dia main tepuk kepala, tengkuk dan sebagainya. Lagi seronoklah dia. Itu mengantuk boleh tidur tak ada masalah. Tapi kalau mengantuk dalam semua situasi ini kena hati-hati juga, sebab kadang-kadang mengantuk ni mungkin disebabkan kerana kolesterol terlalu tinggi. Tapi disebabkan mungkin juga ada disebabkan kerana faktor-faktor gangguan seperti itu, ataupun mungkin panas badan, mudah mengamuk. Sebab pernah berlakulah sepasang suami isteri, dia yang isteri panas badan, bukan suami panas badan, isteri panas badan. Kalau bergaduh dengan suami dia ni, dia akan capai apa-apa saja yang dekat tangan dia jumpa, ada balon suami dia. Pernah satu ketika dia jumpa tukul besi tu, tukul besi, kayu besi, kalau ada dia jumpa tempat dicapai oleh tangan dia akan kejar suami dia. Kasihan suami dia, lantar bukan lagi. Pernah satu ketika dia kejar suami dia, tapi suami dia memang jenis orang laju lagi kan. Akhirnya tak dapat suami dia, kereta suami dia bantainya. Habis pecah-pecah cermin semuanya, lekuk-lekuk. Macam mana kan? Jadi kenalah dapat rawatan supaya tidak timbul perkara-perkara seumpama begini. Dan juga mungkin berlaku juga di hospital lah, kalau umpamanya dia dapat rawatan, tiba-tiba doktor nak ambil darah, tiba-tiba darah tak keluar, umpamanya darah banyak, ataupun darah hidupan masuk dalam badan dia hilang tak tahu ke mana. Ini juga kita kena pastikan apakah ianya disebabkan klinikal ataupun sebab-sebab yang kita katakan gangguan. Mungkin makhluk halus ni dia menghirup darah tu kan, wallah alam. Tapi pastinya bila kita baca ruqyah, kita minai doa, mandinya daun bidara dan akhirnya keadaan itu boleh selesai. Dan juga kemungkinan juga menyebabkan seseorang yang sukar untuk dapatkan jodoh. Walaupun yang masuk meminangnya ramai. Yang pertama dia tolak, kedua dia tolak, yang ketiga dia tolak. Bila sampai ke rumah saja, depan pintu saja, dah mula dah si perempuan tersebut berubah fikiran dia. Rasa nak marah, rasa benci yang amat sangat dan sebagainya. Maka hal-hal seperti ini perlu dipikirkan supaya dia atasi. Dan juga kadang-kadang seseorang tu dia cepat jatuh sakit apabila dia menziarahi orang-orang yang baru meninggal dunia. Contohnya kalau umpamanya dia dengar satu orang meninggal dunia, pergi ziarah, balik rumah terus sakit. Ataupun dia dengar saja orang meninggal dunia, tiba-tiba ketika itu dia terus sakit, 2-3 hari sakit. Begitu keadaan dia. Maka ini di antara tanda-tanda bahawa gangguan itu sudah masuk dalam badan dia dan perlu dirawat dengan setakat mana yang boleh kita bantu dia. Wallahu a'lam.